bab fin nahyi an natfi syai'. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah cabut uban. Nat maksudnya pil, cabut. Syaib maksudnya rambut putih, uban. Kan yang duk pegang kunci Kaabah tu dia panggil apa? Bani apa? Bani Syaibah. Syaib daripada perkataan syaib, uban. Depa ni satu kelompok dipanggil Bani Syaibah. Kerana asal keturunan depa dulu semua jenis rambut putih. Dipanggil depa ni Bani Syaibah. Depa diberi penghormatan sejak daripada zaman jahiliah dulu. Kunci Kaabah depa pegang. Apabila Nabi buat comeback ke Mekah, kan Nabi orang Mekah, lepas tu Nabi hijrah Madinah, duduk Madinah, Nabi buat comeback ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi masuk mai, Nabi suruh pergi panggil ni, Bani Syaibah ni. Panggil mereka, suruh mai buka pintu Kaabah. Nabi nak masuk. Mai mereka ni, mai buka dan Nabi masuk. Sayyidina Ali bin Abi Talib jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, minta kunci daripada Bani Syaibah. Bagi aku pegang kunci Kaabah. Satu kemuliaan tuan-tuan. Minta daripada mereka. Mereka pun bukan orang Islam. Mereka tak Islam lagi. Minta kunci. Aku pegang. Nabi kata, tadi ambil daripada siapa? Ambil daripada Bani Syaibah. Nabi kata, kembalikan kepada Bani Syaibah. Kerana budi baik Nabi itu, Bani Syaibah masuk Islam. Kerana tu je. Kerana kita tak Islam, Nabi boleh respect kita. Terharu. Mereka ni mai ketua Bani Syaibah ni masuk Islam di depan Nabi. Bila ketua masuk, ekor semua masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pasal apa kita tak boleh mengaji benda-benda ni daripada Quran, hadis dan sirah? Pasal apa? Pasal apa kita suka mengambil pendekatan bermusuhan? Kita suka mengambil jalan ketegangan. Pasal apa kita jadi macam tu? Pasal apa kita tidak boleh sudut-sudut, tak boleh tengok sudut-sudut yang cantik macam ni, yang Nabi duk tunjuk kat kita ni? Ketahuilah saudaraku, apa adalah pekerjaan mencabut uban kepala, mencabut uban janggut itu satu pekerjaan yang ditegah syarak, dia kata. Agama tak bagi. Pergi saja tengok uban naik ni, panggil anak, panggil cucu cabut selai sekupang. Budak lah tak mau dah sekupang. Dia kata, apa tuan sekupang nak beli apa? Tuan selai RM1. Dia apa boleh demand macam tu kat kita? Kita pun tengok pimai-pimai, ingat ada aku tak sampai 50 lai. Okey lah, okey. RM50 lepas kat dia. Apa akibat ni cabut uban ni? Cuba kita baca. Kerana ialah seolah-olahnya menghilangkan cahaya kehormatan orang Islam. Uban ni rupanya satu nur yang Allah bagi kepada orang Islam. Hang cabut dia sama macam hang buang cahaya itu daripada diri hang. Maka jangan seseorang itu apabila telah tumbuh uban sama ada di janggut, sehelai dua dan sebagainya, maka dicabut akan dia. Maka siapa mencabut, maka memperbuat dia akan barang yang ditegah syarak. Itu dia. Siapa pergi cabut uban ni, dia buat satu benda yang dilarang oleh Nabi SAW. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an natfi syaib wa qala innahu nurul muslim. Diriwayatkan daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada tuan dia, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia daripada cabut uban. Nabi larang, tak bagi cabut uban ni. Dan sabda Nabi SAW pada memuji uban itu, kata dia bahawasanya uban itu cahaya bagi orang yang Islam. Cahaya bagi orang Islam. Dia ada dua macam manusia ni tuan-tuan. Dia punya kesimpulan dia macam ni aja. Dia apa pun dia tak puas hati. Ni kata manusia. Apa pun yang dia tak puas hati. Tuhan bagi dekat dia baik punya janggut, dia cukong selang sehari. Tuhan tak bagi kat dia janggut tumbuh, dia lumuk ubat namanya naik kuning muka. Hak Tuhan bagi janggut nak pergi buang, hak Tuhan tak bagi lagu nak bagi suruh tumbuh, manusia. Hak Tuhan bagi dekat dia, dia keturunan daripada tok wan dia, pak dia dulu umur sampai 70, rambut duk hitam. Tanya dia, tok wan shelek dengan rambut ni? Shelek kepala otak hang. Dia kata, rambut aku memang lagu ni. Dia kata, rambut dia hitam. La ilaha illallah. Dia punya teringin, dia pergi duk cari putih sapu. Nak pergi nampak dia tu, nampak mecut. Hak orang Allah pergi takdirkan keluarga dia ni, umur baru 2 Mei 32, putih habis dah. Dia pergi kedai gunting rambut. Aneh ni tanya dia. Aneh kata, bos, mau taruh hitam kah? Dia beralih tengok kursi tepi, tengok boleh eh? Boleh lah. Hak rambut putih dia nak pergi bubuh hitam. Salah tak salah tuan-tuan? Rambut putih bubuh hitam? Salah.
Kita hanya dibenarkan apa? Inai saja rambut kita. Tidak boleh hitam. Hitam itu dilarang keras oleh agama. Tapi nama kata manusia ni, Tuhan bagi apa kat dia, dia mau hak sebaliknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hadis yang kita baca ni, Nabi kata apa? Innahu nurul muslim. Uban itu adalah nur, cahaya bagi orang Islam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Dan telah ada satu riwayat di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kata dia an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa yang beruban akan sehabis-habis beruban dalam Islam. Siapa yang rambut dia jadi putih beruban, nescaya jadilah baginya cahaya pada hari kiamat. Rupanya putih ni dia bukan putih uban saja, dia panggil putih fluorescent, dia panggil. Kan? Macam lampu fluorescent ni. Kan? Orang yang rambut putih ni di akhirat esok macam duk bawa lampu Kalimantan atas kepala lagu tu. Dia jadi satu nur di hari akhirat. Siapa kata ni? Nabi kata. Apabila didengar oleh satu orang daripada sahabat Nabi SAW sabda Nabi yang demikian itu, lalu berkata ia kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bahwasanya beberapa orang laki-laki daripada kalangan sahabat kita ni mencabut mereka itu akan ubannya. Maka apa macam orang ini?" Dia kata. Dia bila dengar Nabi kata gitu, Nabi kata siapa yang Tuhan bagi rambut dia beruban, esok dia akan jadi satu cahaya di hari akhirat. Bila dia dengar gitu, spontan dia tanya Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, ada kawan-kawan kita, mereka bila naik uban mereka duk cabut buang. Macam mana dengan mereka ni?" Jawab Nabi SAW, barang siapa hendak menghilangkan kehebatan dan kehormatan, maka cabutlah cahaya itu. Nabi kata siapa yang Allah bagi dekat dia kehebatan dan satu kehormatan ni rambut beruban ni. Siapa yang tak mau kehebatan dan juga kehormatan itu, cabutlah. Nabi kata. Macam orang pergi Mekah lah tuan-tuan. Macam orang pergi Mekah kan. Bila pergi Mekah, lepas dia tawaf, lepas dia sa'i, dia nak tahallul, dia buat apa? Dia cukur rambut. Ramai orang dia tak mau cukur pasal dia sayang remeh dia tu. Pergi haji pun dia tak cukur, pergi umrah pun dia tak cukur. Sayang tu jambul tu. Jo jambul dia tu, dia sayang. Bini dia kata, "Apa abang tak cukur, kau orang lain semua cukur lah." Dia kata, "Depa aku tak mau cukur dah. Aku cukur leceh dah." Dia tahu ke hadis Nabi SAW apabila bertahallul kan, Nabi berdoa. Nabi doa kepada orang yang tahallul ni, Nabi kata apa? "Allahumma ghafir lil muhalliqin." Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa orang-orang yang cukur rambut ini. Ni orang-orang yang bertahallul dengan cukur rambut ni, Nabi doa keampunan dosa untuk mereka. Sahabat yang sayang remeh ni, mereka trim sikit-sikit ya. Mereka dengar Nabi doa dekat orang cukur, mereka trim, tak ada satu doa ke? Mereka kata kepada Nabi SAW, "Bagaimana dengan muqassirin ni, orang yang trim ni macam mana?" Nabi tak layan. Nabi doa, "Allahumma ghafir lil muhalliq, ya Allah, ampunkan dosa orang yang cukur ni, orang yang memilih untuk cukur rambut ni." Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kami yang trim, yang potong sikit-sikit ni, tak ada doa apakah?" 3 kali Nabi doa untuk orang yang cukur rambut. Barulah Nabi kata, "Ya Allah, ampunkan dosa orang yang trim rambut ni." Hadis tu disimpulkan sebagai apa? Cukur tu jauh lebih afdal. Pasal apa? Pasal dia ibarat kepada kita buang semua dosa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian hal dengan uban ni. Dia tak benarkan kita cabut. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu an. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa nurul mu'min. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma syaba rajul fil Islam syaibah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa muhiyat anhu biha sayyi'ah wa kutibat lahu biha hasanah. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, huwa nurul mu'min. Uban ini adalah cahaya bagi orang yang beriman. Nabi kata lagi, ma syaba rajulun fil Islam syaiba. Tidaklah satu orang Islam yang tumbuh uban di kepalanya illa rafa'ahu Allahu biha darajah, melainkan satu uban naik, Allah angkat dia satu darjat. Wa muhiyat anhu biha sayyi'ah, dan satu uban naik, Allah hapuskan satu dosa dia.
wa kutibat lahu biha hasanah, dan ditulis baginya satu pahala. Itu dia. Macam ni punya hadis Nabi SAW. Mai kalau kita masih lagi tak mau nak ambil kira hadis ni, amalah rugi kita ini.